Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, satu lagi pendedahan luar biasa. Kantoi lagi Taqiyuddin Hasan. Ini apabila isu kononnya ada latihan di sebuah masjid membabitkan APMM menimbulkan pelbagai reaksi. Mana yang kita nak percaya? Lihat dulu yang ini. Ini adalah orang sendiri yang terlibat, anggota APMM yang singgah di masjid itu. Apa yang berlaku sebenarnya mula diceritakan oleh mereka yang terlibat. Jadi nak percaya Taqiyuddin kah atau orang yang betul-betul terlibat dalam kes itu? Bagi saya lebih percaya siapa yang terlibat, yaitu anggota APMM tersebut. Anggota APMM ini menyatakan singgah di Masjid Tok Guru Hadi Awang kecewa difitnah PAS. Kata beliau, saya sudah tonton satu video seorang lelaki yang dipercayai seorang anggota APMM yang singgah di Masjid Rusila di Marang, Terengganu pada hari kejadian 19 September lepas. Beliau buat video pencerahan dengan apa yang berlaku dan ini yang boleh saya simpulkan. Dari segi gaya percakapan, saya rasa dia adalah seorang walaun. Maafkan saya jika tersilap. Dari lenggok bahasa yang lembut, cara dia sebut panggilan Tok Guru, tanda-tanda walaun itu jelas. Namun dia kelihatan amat kecewa dengan apa yang telah berlaku. Kecewa dengan sikap PAS yang telah memfitnah APMM. Dia punyalah gigi nak bawa adik-adik jumpa APMM untuk kenalkan Masjid Rusila, yaitu Masjid Tok Guru Hadi Awang. Dia sendiri pun pertama kali datang. Tapi alangkah kecewa kedatangan dia dan anggota lain difitnah sebagai tindakan tidak hormat masjid pula. Dia terangkan lagi mengenai isu tak buka kasut. Memang di situ ada tiles, lorong koridor yang boleh pakai kasut. Yang mana pernah pergi memang tahulah apa dia cakap. Boleh pakai, ulang berkali-kali, bentuknya nampak kecewa. Dan kesembilan, nasihat saya kepada abang-abang anggota APMM, inilah wajah jahat sebenar PAS. Mereka tidak akan peduli Anda walaupun pun. Jika Anda semua boleh ditunggang sebagai alat fitnah, maka PAS akan tunggang untuk sebar fitnah, kata beliau. Kesepuluh bukti depan mata. Sanggup fitnah APMM kerana nak sebar kebencian terhadap kerajaan Madani. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, PAS tidak peduli. Dia tidak pernah peduli pasal sesiapa pun. PAS juga sanggup bermusuhan dengan sesiapa sahaja demi matlamat politik mereka. Kadang-kadang ada yang mengatakan matlamat menghalalkan cara, sehingga perbuatan memfitnah pun boleh dianggap sesuatu yang baik dan benar apabila ianya mendatangkan matlamat yang baik. Jadi, matlamat menghalalkan cara. Hari ini bukan sahaja mereka sanggup bermusuh dengan Madani, dengan penjawat awam dan anggota keselamatan pun PAS sanggup buat musuh. InsyaAllah, kata penulis ini di Harapan Daily, semoga semua penjawat awam dan anggota keselamatan seluruh negara, termasuk keluarga mereka, tidak akan undi PAS dalam pilihan raya akan datang. Pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, jangan lagi terpengaruh dengan apa yang dikatakan, apa yang dilontarkan tentang kononnya ada latihan APMM komando tersebut. Semuanya itu fitnah belaka, kata netizen. Pelbagai perkara sudah diterangkan, termasuk Menteri KDN juga sudah menerangkan, menjelaskan tiada berlaku, yang ada hanya salah faham. Manakala
Pengarah APMM juga sudah bersuara tentang isu ini, menyatakan tiada yang seperti dinyatakan oleh Taqiyuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bomoh apa Azmin pakai jadi anak emas Muhyiddin? Ini satu persoalan besar yang pastinya menggamit perhatian kita semua. Apa sudah mau jadi dengan Parti Bersatu sampai perkara-perkara, perkataan-perkataan seperti ini timbul? Ada main bomoh pula. Sampai begitu sekali teruknya Parti Bersatu, pimpinan Presiden Muhyiddin Yassin, persengketaan dengan Kem Hamzah Zainuddin. Dan betulkah memang Azmin Ali ini hadirnya dalam Parti Bersatu tidak membawa kebaikan tetapi membawa perpecahan besar? Saudara-saudara sekalian, bekas ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wanjan menyindir hubungan rapat antara Muhyiddin dan Azmin Ali. Saudara-saudara sekalian, ada netizen yang menyatakan, betulkah Azmin Ali main bomoh? Wah, marah betul Wan Saiful sampai dia ada cakap tentang bomoh pula. Memang lucu lah. Kan saudara-saudara, bagaimana perpecahan dalam Parti Bersatu ini begitu teruk sekali. Sampai berlaku dua kem. Kem Hamzah Zainuddin dan Kem Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin. Sampai bila mereka akan bertelaga seperti ini? Saya rasa pada pemerhatian saya sebagai pengulas politik bebas, seakan-akan tiada jalan penyelesaian, tiada jalan perdamaian antara Hamzah Zainuddin dan juga Muhyiddin Yassin. Karena pihak-pihak ini mula menimbulkan, mendedahkan, melondehkan, dan satu persatu merobek rahasia-rahasia besar. Kalau aktiviti merobek, aktiviti melondeh, rahasia-rahasia lawan sekutu kem yang lain tidak berlaku, besar kemungkinan persengketaan ini boleh diselesaikan. Tetapi oleh kerana satu demi satu pihak mula mendedahkan apa yang berlaku di pihak yang lain, saya fikir tiada jalan penyelesaian dan tiada lagi perdamaian antara Kem Hamzah Zainuddin dan Kem Muhyiddin. Jadi memang tepatlah cadangan daripada netizen supaya Hamzah Zainuddin keluar Parti Bersatu, tubuh parti baru. Sebab dapat dilihat tiada lagi jalan untuk dia bangkit semula dalam Parti Bersatu. Lebih-lebih lagi Wan Saiful Wanjan dan Wan Ahmad Faisal mula mendedahkan, mula melondehkan presiden mereka sendiri. Ini bukan setiausaha. Presiden sendiri dilondehkan, dimalukan, dibalun habis-habisan dalam live lagi tu di podcast. Bagaimana Muhyiddin mau menaikkan semula kepimpinannya, macam mana dia mau menaikkan semula maruahnya sebagai presiden, sedangkan orang yang sudah dipecat, orang yang sudah digantung pula mendedahkan rahasia-rahasia besar Perikatan Nasional sampailah dalam pembentukan kerajaan perpaduan itu. Satu perkara lagi yang kita lihat sekarang ialah kesadaran Muhyiddin tentang keadaan sebenar yang sedang berlaku. Kalau betullah Azmin Ali adalah orang yang menjadi anak emas Muhyiddin, Muhyiddin perlu sadar Azmin Ali ini dia hanya orang yang mengkhianati parti PKR pindah dalam Parti Bersatu. Dia bukan orang besar dalam Parti Bersatu yang asal. Apa tujuan Azmin pindah? Mungkin hanya untuk melobi jawatan. Muhyiddin kena sedar itu.
Dan lebih penting lagi, mungkin Azmin Ali betul-betul mahu menguasai Parti Bersatu bagi membalas dendam kepada mentornya Anwar Ibrahim di PKR. Saudara-saudara sekalian, betulkah ada bomoh Azmin Ali sampai jadi anak Mas Muhyiddin? Bekas ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wanjan menyindir hubungan rapat antara Muhammad Azmin Ali dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dengan mendakwa bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu merupakan anak emas dalam parti yang mendapat segala keistimewaan. Wan Saiful secara berseloroh menyoal, bomoh apa yang digunakan Azmin sehingga begitu disayangi oleh Muhyiddin? Wah, betulkah Azmin Ali disayangi oleh Muhyiddin, atau Wan Saiful hanya cemburu kerana Azmin Ali dapat mempengaruhi Muhyiddin? Yang ini pun jadi persoalan juga. Yang sebenarnya siapa yang tidak lagi berguna dalam Parti Bersatu sekarang ini? Sehingga dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Wan Saiful, sanggup ketepikan hierarki parti secara keseluruhan. Hari ini sanggup hilang begitu ramai pejuang awal dalam parti semata-mata nak pertahankan Azmin Ali, katanya dalam satu siaran audio podcast. Turut hadir dalam rakaman itu ialah ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga menjadi panel bersama. Wan Saiful turut mendakwa ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin mencadangkan Azmin sebagai calon timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu. Oi, betulkah ni? Kalau betullah Muhyiddin mencadangkan Azmin sebagai timbalan Perdana Menteri, ini memang benar-benar luar biasa. Kan luar biasa. Tapi kesianlah Azmin, dimanapun dia pergi, dia ditolak dan tidak laku. Ismail Sabri Yaakob tidak mahu dia jadi tidak melantik Azmin Ali menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi cita-cita tidak tercapai. Menamakan Azmin Ali calon timbalan Perdana Menteri itu pun Tan Sri Muhyiddin tak bawa dalam majlis tertinggi, kata Wan Saiful. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat tidak dibincang dengan kami dalam majlis tertinggi. Tiba-tiba jalan, tambahnya lagi. Sekarang ini ramai juga mula terfikirlah tindakan memecat Wan Saiful dan menggantung Wan Faisal. Adakah ini tindakan yang tepat atau tindakan kesilapan? Kalau tindakan yang tepat, baguslah kan. Tiada lagi duri dalam daging, musuh dalam selimut dalam Parti Bersatu. Tapi kalau ini satu kesilapan, maka berlakulah pendedahan, pelondehan, dan memburai segala-galanya. Jadi mana satu yang tepat? Anda tulislah dalam ruangan komen. Terpulanglah pada Anda mana satu yang Anda suka. Apabila ditanya mengenai keistimewaan Azmin dalam parti, Wan Saiful menjawab, saya pun tak tahu apa spesialnya Azmin, katanya. Kalau benar dia guna bomoh, saya nak pergi jumpa juga, kata Wan Saiful. Akar umbi Bersatu sampai hari ini tidak boleh terima hakikat Azmin dapat kedudukan istimewa dalam Bersatu, sehingga Tan Sri sanggup melantik Azmin sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN. PAS ini tak berapa selesa dengan Azmin, dakwa Wan Saiful. Menurutnya, PAS pernah menghantar surat kepada Muhyiddin untuk menyatakan rasa tidak puas hati terhadap pelantikan jawatan utama dalam PN tanpa sebarang rundingan rasmi. Istimewa sungguh Azmin ini. Saya nak tahulah bomoh apa dia guna, kata Wan Saiful lagi. Kenyataan itu muncul hanya seminggu selepas Bersatu memecat Wan Faisal dan memecat Wan Saiful pada 14 Oktober lalu, manakala Wan Ahmad Faisal digantung keahlian selama satu penggal. Kedua-duanya merupakan antara 6 ahli Bersatu yang dikenakan tindakan disiplin kerana didakwa melanggar peraturan parti.
Menurut Lembaga Disiplin Bersatu, tindakan itu dibuat selepas menerima aduan bertulis berhubung pelanggaran pelembagaan dan tata kelakuan parti. Dalam perbualan yang sama, Wan Saiful mempertikaikan Halatuju Muhyiddin dalam mengemudi parti selepas ramai ahli asal disingkirkan. Yang kita kena tanya, Tan Sri nak bawa kemana sebenarnya Bersatu, katanya. Tambahnya lagi, Muhyiddin bukan lagi sosok sesuai untuk memimpin PN menghadapi PRU 16, memandangkan dia kini berdepan pelbagai isu termasuk kes mahkamah yang sedang berjalan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.